Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam subjek ASK tingkatan 3. Hari ini kita nak belajar tentang kriptografi. Bab 2. Okey, apa itu kriptografi? Kriptografi berasal daripada perkataan Yunani. Gabungan daripada dua perkataan iaitu kripto dan grafin. Kripto, apa maksud kripto? Sembunyi. Dan grafin pula tulis. Jadi secara umumnya kriptografi ini kita terjemahkan dia sebagai kajian tentang teknik kerahsiaan atau keselamatan komunikasi data. Apa maksud teknik kerahsiaan dan keselamatan komunikasi data? Kita akan tengok sekejap lagi. Ini contoh kriptografi. Ni kamu pernah tengok dalam buku sejarah pun ada. Ni adalah tulisan orang-orang daripada zaman tamadun Mesir Purba. Ini tulisan mereka. Adakah kita boleh dapat faham apa yang ditulis oleh mereka ini? Sudah tentu kita tidak faham. Kenapa? Kerana tulisan hieroglif ini mempunyai maksud dia tersendiri. Contohnya, gambar burung ni ada maksud dia. Gambar orang ni ada maksud dia. Jadi, secara umumnya kita tak boleh faham. Ini adalah kod rahsia, hanya masyarakat Mesir Purba sahaja yang boleh faham. Dan orang yang dapat menterjemahkan semula tulisan ini sahaja yang akan faham apa maksud penceritaan dalam tulisan hieroglif ni. Contohnya burung. Huruf dia A. Jadi kalau kita tengok ada burung yang gambar burung kat sini, jadi huruf A lah ni. Ni A dan sebagainya. Tangan B. Kaki B. Gambar yang macam ni C. Jadi daripada kunci ini, kunci ini, kita akan terjemahkan dia semula. Barulah kita dapat dia punya plain text, maksud sebenar daripada hieroglif ni. Itu contoh kriptografi. Kod rahsia. Sebab tu kriptografi tadi kita panggil dia teknik kerahsiaan. Rahsia lah ni. Hanya penerima dan penghantar sahaja yang tahu. Hanya orang yang menulis dan orang-orang tertentu sahaja yang faham akan maksud ayat penceritaan dalam hieroglif ni. Itu kriptografi. Seterusnya, kenapa perlunya kriptografi? 4 kepentingan perkhidmatan keselamatan data kriptografi. Kenapa? Yang pertama, kerahsiaan. Apa dia kerahsiaan? Kesulitan sesuatu maklumat supaya tidak diketahui pihak lain selain penerima. Dengan kata lain, bila kita hantar sesuatu mesej, kita nak pastikan maklumat yang kita hantar tu tidak diketahui oleh orang lain kecuali penerima. Itu kerahsiaan. Kepentingan yang kedua, pengesahan. Apa dia pengesahan? Pengenalpastian pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi itu. Dengan kata lain, kalau saya yang hantar mesej, kena pastikan saya yang terlibat dan penerima tu siapa penerimanya. Bukannya penerima yang menerima tu orang lain. Kena pasti penghantar dan juga penerima. Siapa yang menghantar dan siapa yang menerima. Pihak yang menghantar dan pihak yang menerima. Itu pengesahan. Sahkan siapa penghantar, sahkan siapa penerima. Itu pengesahan. Integriti. Kenal pasti perubahan terhadap maklumat atau data oleh pihak lain. Integriti maksudnya data ataupun maklumat yang kita hantar tu kita boleh pastikan bahawa penerima menerima data yang betul. Bukannya penerima menerima data yang salah yang telah diubah oleh orang lain. Contohnya, kalau saya hantar mesej kepada kamu, mesej saya, sila buat tugasan ini dan hantar segera. Itu mesej dia. Saya hantar kepada kamu, tapi kamu dapat mesejnya, sila hantar tugasan ini esok. Jadi maklumat tu dah tak integriti. Sebab apa? Sebab memang ada kemungkinan pihak ketiga ataupun pihak lain yang akan ubah data tersebut. Jadi
penting keselamatan data ni, kriptografi ni, supaya data itu tidak diubah. Yang kita hantar, data yang kita hantar sama seperti akta yang diterima oleh penerima. Okey, integriti. Okay, yang keempat, tiada sangkalan. Buktikan bahawa penghantar dan penerima tidak nafikan penghantaran dan penerimaan mereka. Okey, dua-dua pihak. Penghantar mengakui bahawa dia hantar data dan penerima pun mengakui dia menerima data. Okey, dalam kes ni ada setengah-setengah kes orang lain menyamar menjadi penerima. Jadi dia hantar data kepada penerima, konon-kononnya dia tu adalah penghantar. Okey, contoh dalam situasi pelajar A dia menyamar jadi cikgu, dia hantar data, dia hantar maklumat kepada pelajar-pelajar kelas dia yang lain. Jadi penghantar tu bila pelajar kelas lain tanya cikgu ada tak cikgu hantar maklumat ni? Cikgu kata tidak. Jadi tu maksudnya ada sangkalan. Okey, kalau cikgu kata okey betul cikgu yang hantar ni. Okey, maksudnya penerima betul lah. Tiada sangkalan lah tu. Penerima tidak menafikan penghantaran. Begitu juga dengan penghantar tidak menafikan penghantaran, begitu juga penerima tidak menafikan. Dia mengesahkan, ya saya ada terima mesej awak ni. Okey, tu penting. 4 kepentingan perkhidmatan keselamatan data kriptografi. Pertama, kerahsiaan. Kedua, pengesahan. Ketiga, integriti. Dan yang keempat, sangkalan. Okey, seterusnya 2 kunci cipher. 2 jenis kunci cipher. Apa pentingnya kunci cipher ni? Kunci cipher ni kita gunakan untuk menukarkan daripada plain text kepada cipher text. Daripada yang kita faham kepada yang tidak faham. Kalau contoh hieroglif tadi, A burung. Tu kunci dia tu. A burung, B tangan dan sebagainya. Tu kunci dia. Kalau orang lain dapat tahu kunci dia tu, A tu adalah burung, B tu adalah apa semua tu kunci dia tu, maka orang lain pun boleh menterjemah hieroglif tadi. Okey, jadi kuncinya tu ada 2 jenis. 2 jenis kunci cipher. Pertama, cipher simetri, dan yang kedua kunci tidak simetri. Okey, kunci simetri adalah kunci klasik. Semua kunci klasik. Hanya satu kunci yang digunakan. Guna satu kunci sahaja untuk proses penyulitan dan penyahsulitan. Apa dia proses penyulitan dan penyahsulitan? Nanti kita belajar sekejap lagi. Okey. Okey, kunci simetri ni juga digunakan dalam bentuk, boleh dalam bentuk nombor, huruf, perkataan ataupun simbol. Okey. Okey, seterusnya kunci mesti disimpan secara rahsia. Macam cikgu bagi tahu tadi, kalau kunci ni diketahui oleh umum, maka orang lain pun boleh tahu apa maklumat kita. Boleh terjemahkan semula maklumat kita tu sebab dia dah tahu kunci. Okey. Okey, last sekali, penghantar dan penerima boleh jana kunci rahsia yang baru. Okey, sebab kunci ni senang. Kalau kunci penghantar tu boleh berpakat bersama-sama, sepakat sama-sama dengan penerima untuk hasilkan kunci, gunakan kunci tersebut. Okey. Okey, yang kedua adalah kunci tidak simetri. Digunakan dalam cipher moden, kompleks ataupun lebih susah berbanding dengan simetri dan melibatkan pengiraan matematik, algoritma. Maksudnya kunci ini bukan macam kunci simetri. Kalau kunci simetri nak hasilkan dia boleh secara sepakat oleh penghantar dan penerima. Tapi kalau kunci tidak simetri dihasilkan dengan menggunakan algoritma ataupun pengiraan matematik. Dan kunci tidak simetri ni ada 2. Digunakan secara 2 bersama-sama. Satu kunci awam dan satu kunci bilik persendirian. Okey, macam mana ni? Kita tengok. Kunci awam digunakan sesiapa sahaja. Kunci persendirian digunakan oleh penerima sahaja. Okay, contohnya begini. Dalam satu rumah ada beberapa bilik. Okey. Kunci rumah, dalam rumah tu ada 3 orang yang tinggal. Jadi kunci rumah tersebut akan dipegang oleh ketiga-tiga orang tersebut. Jadi anytime 3 orang ni boleh masuk gunakan kunci tersebut. Setiap orang pegang kunci masing-masing. Kunci rumah masing-masing. Okey. Okey. Tu kunci awam. Maksudnya kunci rumah tu adalah kunci awam. Kunci persendirian pula
adalah kunci bilik peribadi masing-masing. Maksudnya 3 orang dalam rumah tersebut mempunyai 3 bilik berasingan dan setiap bilik mempunyai kunci yang berasingan. Jadi A mempunyai kunci bilik A dan tidak ada kunci bilik-bilik lain. Jadi kunci itu kunci persendirian untuk A sahaja. Jadi A akan ada 2 kunci lah. Kunci awam 1, kunci persendirian 1. Kalau untuk rumah tadi. Tapi kalau dalam kes ni setiap orang akan ada 1 kunci saja. Sama ada dia berfungsi sebagai orang awam, maka dia akan diberi kunci awam. Kalau dia ni kunci peribadi, persendirian, maka dia ni orang persendirian yang mempunyai akses yang berbeza daripada orang awam. Okey. Nyah sulit perlu algoritma yang sepadan dan dengan kunci persendirian. Okay, macam tadilah, bila melibatkan algoritma untuk hasilkan kunci, maka untuk nyah sulitkan dia pun perlukan algoritma yang sama dan kunci persendirian yang betul. Kalau tak boleh nak tukarkan plain text itu kepada ciphertext. Okey. Proses cipher. Apa dia proses cipher? Kita tengok. Mesej antara penghantar nak hantar kepada penerima. Penghantar ni orang yang nak hantar mesej dan penerima ni orang yang akan menerima, pihak yang akan menerima mesej. Okey. Kita tengok. Penghantar dia nak hantar perkataan, contohnya perkataan mission. Penghantar ni dia nak hantar perkataan mission, M-I-S-S-I-O-N kepada penerima. Okey. Mission ni, perkataan ni kita boleh faham. Kita boleh tahu perkataan ni, mission. Okey. Jadi mission ni boleh difahami, maka kita panggil dia sebagai plain text. Okey. Plain text. Okey. Sebelum hantar kepada penerima, untuk pastikan message mission kita ni tidak diketahui oleh orang lain, jadi kita perlu sulitkan dia dulu supaya menjadi satu perkara yang tidak difahami, yang dipanggil ciphertext. Ciphertext ni adalah teks yang tidak difahami. Okey. Tengok macam ni lah. Kalau mission, kita faham maksud dia. Jadi plain text. Tapi ni apa benda ni X-A-D-D-A-K-Y. Kita pun tak faham apa maksud dia kan. Jadi ni, kenapa ni? Sebab kita dah sulitkan dia jadi benda yang tidak difahami. Teks yang tidak difahami. Yang kita panggil sebagai ciphertext. Okey, proses nak tukarkan plain text ni kepada ciphertext ni, kita panggil dia proses penyulitan. Okey, cikgu ulang. Proses nak tukarkan plain text kepada ciphertext adalah proses penyulitan. Okey, apa maksudnya? Proses penyulitan adalah proses tukarkan plain text, iaitu teks yang difahami ke ciphertext, iaitu teks yang tidak difahami. Okey. Jadi bila dah penghantar dah tukar dah mission, perkataan mission ni dia dah tukar guna kunci dia, lepas tu jadilah, terhasillah ciphertext yang ini, maka ciphertext inilah yang akan dihantar kepada penerima. Bila penerima dapat dalam bentuk ni, dia pun sendiri pun tak faham. Tapi kalau dia penerima yang betul, dia akan nyah sulitkan ciphertext ni kepada plain text. Penerima akan gunakan kunci yang dia dah sepakat dengan ni tadi, dengan penghantar tadi, dan akan nyah sulitkan ciphertext kepada plain text. Okey. Proses tukarkan ciphertext kepada plain text ni kita panggil dia proses penyahsulitan. Okey. Tadi proses penyulitan, sekarang proses penyahsulitan. Okey, apa dia proses penyahsulitan? Proses tukarkan ciphertext yang tidak difahami kepada plain text yang difahami. Okey, itu adalah proses penyulitan. Okey, sekian sahaja untuk kali ini pengenalan tentang kriptografi. Okey, bye. Assalamualaikum.